Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpah dan kurnianya. Alhamdulillah pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita dapat meneruskan program Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik, jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, para penonton sekalian, sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, alangkah eloknya kita minta keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sentiasa melindungi kita. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Amin amin ya rabbal alamin. Kita minta keberkatan dari Allah SWT agar Allah memutuskan rantaian COVID-19 ini dan hilang daripada bumi kita. Baik, berbaki tak lama lagi kita nak menjelang Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Tapi perjuangan Ramadan kita masih belum tamat lagi. Masih berbaki lagi. Ada lagi amalan yang perlu kita pertingkatkan di bulan Ramadan yang berbaki ini. Jadi oleh sebab itu hari ini para penonton sekalian, kita nak membicarakan satu topik yang cukup menarik, iaitu iktikaf di masjid di hujung Ramadan. Banyak perkara yang boleh kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah beriktikaf di masjid. Namun persoalan sekarang kita PKP. Jadi kita bawakan kepada anda seorang guru kita, Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Muhadir Jol. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Saya duduk sebelah Ustaz ni saya jadi tenang saja. Allahu Akbar. Tak sabar nak mendengar kisah-kisah Nabi daripada Ustaz. Tapi Ustaz, hari ini topik perbincangan kita iktikaf di masjid di hujung Ramadan. Tapi PKP Ustaz. Nanti mungkin Ustaz boleh ceritakan. Boleh Ustaz? InsyaAllah. Kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, boleh call kita di talian 1-800-881-677 ataupun di Facebook kita, Tanyalah Ustaz TV3. Ustaz, kita ni dah terlambat ke belum ni Ustaz? Untuk kita nak buat amal ibadah ni dah baki sehari dua lagi Ustaz? Sahih. Rasa belum terlambat lagi Ustaz? Terlambat lagi. Okey, baik Ustaz. Kalau Ustaz kata belum terlambat lagi Ustaz, pagi ini kita cergaskan diri kita. Jom kita dengar apakah kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz. Sebelum Ustaz nak cerita lebih lanjut tentang iktikaf di masjid di hujung Ramadan Ustaz, kita pun kadang-kadang confuse juga, iktikaf ni apa benda Ustaz? Mungkin Ustaz boleh terangkan. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyyatan Islam wa tahiyyatan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazilan Al-Fadhil Da'i Iman, hadirin yang dirahmati Allah. Al-i'tikaf itu berasal daripada perkataan al-maqam. Al-maqam maksudnya tempat berhenti. Ataupun al-ihtibas. Al-ihtibas maksudnya terkawal ataupun penjara. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat. Bila disebut al-i'tikafi dengan al-i'tikafan, itu maksudnya mengasingkan ataupun memisahkan diri dari ataupun di. Kalau di itu mengasingkan diri di mana tu? Sebab tu nanti dijawab oleh ulama di masjid. Kalau mengasingkan diri dari apa tu? Sebab itu disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, mengasingkan diri dari kesibukan manusia, dari hubungan dengan makhluk, untuk kita menjalin, memperkuatkan hubungan dengan Khaliq, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi bahasa. Kalau dari segi syarak, Syekh Muhammad
Nawawi Ibn Umar Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain, beliau mengatakan menetap di dalam masjid dengan niat yang khusus. Maksudnya dia mesti menetap satu, yang kedua di masjid dua dengan niat yang khusus. Tiga ni barulah jadi i'tikaf. Kalau mengikut Al-Imam Syekh Ramli As-Saghir dalam kitab beliau Nihayatul Muhtaj, menetap di dalam masjid untuk tujuan apa? Tujuannya adalah qurbah. Qurbah maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu ulama menyimpulkan yang dimaksudkan dengan al-i'tikaf iaitu menetap atau berada seketika di dalam masjid ataupun tempat didirikan solat Jumaat. Maksudnya ada masjid, ada jami'. Masjid tempat didirikan solat, tempat sujud, dan tempat sujud itu hendaklah solatnya 5 waktu sehari semalam secara berjamaah dihidupkan. Kalau jami' itu tempat yang didirikan Jumaat di situ. Dengan niat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun seketika. Kalau dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, seketika itu bagaimana? Seketika itu hendaklah tempohnya lebih daripada qadar tamakninah di dalam solat. Oh, sekejap saja. Sekejap saja. Maksudnya itu paling minimum, Ustaz Aiman. Maksudnya kalau nak i'tikaf, paling minimum kata Imam Syafi'i, hendaklah lebih daripada qadar tamakninah. Tamakninah dalam solat adalah dengan qadar membaca subhanallah. Dia kena lebih daripada itu. Lebih dari itu. Lebih. Jangan ngam-ngam ataupun jangan kurang daripada itu. Sebab sebahagian ulama umpamanya dalam mazhab Maliki mewajibkan hendaklah paling kurang sehari semalam. Oh, paling kurang. Jadi kerana itu beliau mengambil pendekatan al-khuruju min al-khilafi mandubun. Keluar daripada perkara yang khilaf adalah sunat, mustahabun. Jadi ada yang mengatakan mesti wajib, jangan kurang daripada 1 hari 1 malam. Mazhab Maliki. Maka kita lebih daripada itu, maksudnya tidaklah sampai ke situ tapi lebih daripada qadar tamakninah. Itulah yang dulu asas yang disebut sebagai al-i'tikaf. Maknanya kalau masuk pintu belakang, keluar pintu depan tu pun rasa lebih lah tu Ustaz. Kadar tamakninah kita kan? Taib. Tamakninah begini Ustaz Aiman, walaupun di qadar tadi tu, masuk pintu belakang tadi, keluar pintu depan, kadarnya lebih daripada tamakninah, tapi dia tidak ada menetap, dia kena menetap. Kena menetap. Maksudnya kena duduk. Berhenti saat. Sambil berjalan tak boleh lah. Tak boleh. Jadi kalau murur begitu, itu namanya dia tidak i'tikaf. Dia mesti berhenti. Berhenti itu yang kata lebih daripada tempoh tamakninah. Saya itu paling kurang. Bila bekerja lah Ustaz kadang saya penat. Kadang saya berhenti ke R&R Ustaz. Berhenti ke R&R, lepas tu ialah dalam tempoh beberapa seketika Ustaz. Boleh ke saya nak iktikaf Ustaz? Jadi sebab apa? Sebab tadi Ustaz sebut ada 2 perkara iaitu asingkan diri di ataupun dari. Dari itu best. Dari itu dari kesibukan lah Ustaz sebut kan. Tapi kita bincang pasal di dulu Ustaz. Tadi Ustaz sebut ada masjid, kemudian ada masjid jami'. Dan kalau saya waktu belajar Ustaz di universiti, dia ada tulis musola. Dan depan rumah ayah saya dia tulis surau. Masya-Allah. Ustaz boleh cerita tak perbezaan surau, musola, masjid sebagainya Ustaz? Baik, insya-Allah. Kita ceritakan dahulu istilah yang Da'i Aiman sebut tadi itu supaya kita jelas dan boleh tahu hukumnya daripada ulama sebentar lagi. Kalau yang paling tinggi topnya adalah jami'. Jami' adalah masjid yang didirikan Jumaat di situ. Ini tidak ada khilaf. Maksud, inilah yang lebih aula untuk kita beriktikaf di situ. Yang kedua, ada namanya masjid. Masjid tempat solat. Tempat solat 5 waktu sehari semalam di situ. Berjamaah memang hidup di situlah. Walaupun di situ tidak didirikan Jumaat. Kalau di Malaysia kita, Ustaz Aiman, dia jarang sebut jami' ni. Kalau sebut masjid ni, masjid sama ada didirikan Jumaat, itulah jami'. Ada juga masjid yang tak diri Jumaat pun. Pasal masjid itu mungkin kecil ataupun mungkin dekat dengan masjid besarnya. Jadi sekadar untuk dirikan solat 5 waktu sehari semalam. Itu dalam istilah dia sebut masjid. Ada tadi masjid jami', ada masjid. Untuk lebih kuat lagi ada orang sebut masjid jami'. Masjid Jami'. Masjid Jami'. Bukan yang dekat KL tu Ustaz. Itu Masjid Jami' juga Itu nama. Itu namanya kita bicarakan sekarang adalah apa benda tu. Benda tu. Baik. Sebab kadang-kadang
disebut surau tadi. Surau ataupun musalla. Musalla ini bukan masjid. Musalla adalah tempat yang kalau zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam didirikan solat hari raya dekat situ. Sebahagian ulama mengatakan didirikan tempat jenazah di situ. Maka hukumnya khilaf ulama. Ada yang mengatakan hukumnya hukum masjid, ada yang mengatakan hukumnya tidak masjid yang dikatakan musalla tadi itu. Musalla ni tempat mendirikan solat, tempat mendirikan solat tapi bukan masjid. Jadi satu lagi yang namanya surau. Surau kita kan di Malaysia ini. Jadi surau itu adalah tempat didirikan masjid juga. Cuma bezanya kalau dengan istilah musalla tadi itu, musalla barangkali dalam bentuk bangunan, barangkali dalam bentuk kawasan lapangan. Contohnya dekat di luar masjid ataupun dekat padang bola. Kita tak panggil surau. Kita panggil musalla. Dalam bahasa Arab, musalla maksudnya tempat makan yusalla fihi, tempat yang orang solat di situ. Kalau istilah bahasa Arab disebut musalla, tidak semestinya dalam bentuk bangunan ataupun seperti masjid, di tempat yang lapang. Padang bola pun dipanggil musalla sebab di situ sunat untuk kita dirikan solat sunnah hari raya kalau ramai sangat orang di situ. Jadi istilah surau kita, kadang-kadang surau di suatu tempat. Contoh kawasan Meru, Ustaz Iman pernah dijemput di situ dulu. Masya Allah besar dia tu, lebih besar daripada masjid tempat lain lagi. Tapi nama dia surau. Besar lagi. Besar lagi. Jadi dalam istilah bahasa Melayu dia ada berbeza hanya dari segi penamaan sahaja. Sebab itu nanti kita akan lihat. Mari kita lihat apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tempat untuk kita solat ini dalam kitab beliau kita Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Pendapat mu'tamad tidak sah lelaki ataupun perempuan solat di tempat rumah. Macam di rumah kita ni dibuat satu tempat yang disebut Masjidul Bait ataupun tempat khas untuk mendirikan solat. Maknanya ada bilik khas ada untuk bilik solat khas, tapi mesti di bilik khas. Dalam pendapat mazhab kita mu'tamad tidak sah beriktikaf di situ. Jadi yang sahnya hanyalah di dalam masjid sahaja. Satu. Yang kedua, ulama Khurasan dan sebahagian ulama Iraq ada dua kaul. Kaul yang pertama sah, iaitu kaul jadid. Jadi tidak sah i'tikaf melainkan di masjid. Ini pendapat ni kuat. Maksudnya bila kita cerita bab masjid sekarang ini tentang PKP itu kemudiannya, bila kita cerita tentang i'tikaf dia hanya sah di masjid sahaja. Masjid tadi Ustaz Aiman sama ada masjid jami' itu yang paling aula afdal. Yang kedua masjid biasa walaupun tidak didirikan solat Jumaat di situ. Kemudian dalam kaul yang qadim sah i'tikaf perempuan di ruang solat di rumah. Itu kaul qadim mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kerana itu secara ittifaq sekarang adalah yang i'tikafnya sah di jami', jami' masjid yang didirikan Jumaat dan di masjid. Di masjid yang memang masjid. Selain daripada itu tidak sah. Itu mengikut pendapat jumhur ulama. Tetapi dalam mazhab Hanafi boleh kalau perempuan itu ada tempat khas di rumahnya dan boleh i'tikaf di situ. Dan itu juga kaul qadim. Kaul qadim ni perempuan saja. Kaul qadim dalam mazhab Asy-Syafi'i ketika di Iraq beliau mengatakan boleh juga. Tapi dalam kaul jadid tak, maksudnya tidak sah. Ala kulli hal dalam mazhab Maliki itu lebih umum, sama ada di masjid ataupun di lain daripada masjid. Bermakna di rumah bolehlah. Karena itu sebahagian ulama yang terkini. Antara Ustaz Aiman yang sempat saya rujuk pendapat Syekh Abdus Sami', iaitu Setiausaha Fatwa Darul Ifta Al-Masriyah. Kita tahu Darul Ifta Al-Masriyah ini masya-Allah kalau dari segi fatwanya sangat besar dan sangat kuat. Dia besar dan kuat sebab mereka sangat berauthority. Betul. Mengatakan kerana PKP kita ini dan sebagainya ini malah bukan sahaja perempuan, lelaki pun boleh. Kalau perempuan tadi memang ada kaul. Yang terkini saya. Yang terkini. Tapi yang lelaki tadi tu, yang perempuan tak masalah. Itu sebab dalam mazhab Hanafi boleh, dalam mazhab Maliki boleh dan dalam mazhab Syafi'i tak semua. Kaul qadim sahaja mengatakan boleh. Maksudnya benda ni bolehlah. Yang kedua,
lelaki. Lelaki ni khilaf sedikit. Lelaki tetap yang lain mengatakan tidak boleh, tetapi ada qaul yang mengatakan boleh bagi lelaki yang selalu i'tikaf. Kalau yang tak selalu i'tikaf tidak. Tiba-tiba pula nak i'tikaf Ustaz. Biasanya tak i'tikaf pun. Dia pun beriktikaf disebabkan PKP kita ni lah. Tambah sekarang lebih diketatkan peraturannya. Maka ada ilah-ilah yang sebegitu. Jadi pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Lelaki ataupun perempuan sama ada di rumah dengan khas sekalipun tidak boleh. Tapi kita katakan ini adalah pendapat yang bukan ijma'. Bukan ijma'. Walaupun mu'tamad. Walaupun jumhur. Dan ni jumhur ni maksudnya melibatkan madhab. Ramai. Satu lagi madhab kita adalah termasuk dalam jumhur dan mu'tamad. Mu'tamad dan jumhur tidak sah selain daripada di masjid. Tetapi ada qaul yang mengatakan boleh untuk perempuan tadi itu. Untuk perempuan iaitu madhab Hanafi dan qaul qadim dalam madhab Asy-Syafi'i. Maksudnya kalau perempuan nak ikut yang tu boleh Ustaz? Boleh. Kemudian ada satu lagi qaul yang ringan tadi itu, kita sebut pendapat ulama yang terkemudian tadi itu, tapi yang sempat saya rujuk cuma seorang beliaulah. Walaupun beliau seorang tapi sangat kuat authority Dar al-Ifta' al-Masriyah ini mengatakan boleh juga untuk lelaki, tapi syarat lelaki yang dah biasa untuk beriktikaf di masjid. Memang dia dah biasa dah Ustaz. Hari-hari beriktikaf di surau di masjid Jadi di masjid. Betul Ustaz Aiman. Jadi kenapa ulama katakan ada yang boleh ni, kita sebut yang boleh ya. Satu, apa sebab dia? Apa sebab dia? Sebab al-hukmu yaduru ala illatihi. Hukum itu berlega-lega di atas ilah. Dia mesti ada ilah dia. Ilahnya sekarang ini adalah PKP kita ni sekarang. Kalau tidak ada PKP, dia kena kembali pada semula. Hukum asal dia? Hukum asal dia. Yang kedua, kerana i'tikaf ini suatu ibadah mahdah yang sepatutnya jangan ditinggalkan. Tapi kerana masyaqqah dan kesusahan kita ini, maka ulama sebut al-maisur la yasqutu bi al-ma'sur. Benda yang mudah tidak jatuh ataupun tidak hilang dengan yang susah. Memang kita susah nak pergi masjid sekarang ini. Jadi yang mudahnya ada qaul yang mengatakan boleh beriktikaf di masjid, di selain daripada masjid, di tempat khas di rumah itu. Tapi bukan di dapur, bukan apa semua, tidak ni. Di rumah tu memang tempat yang khas. Tempat khas. Tapi pendapat ini bukan pendapat jumhur. Pendapat sebahagian kecil yang kita sebutkan tadi itu. Sebab ada ilah dia Ustaz. Ada ilahnya. Kemudian sebahagian ulama mengatakan sama juga kaedah yang tadi itu, ma la yudraku julluh la yutraku kulluh. Apa tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu hashtag tu Ustaz. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tapi Ustaz, waktu saya belajar di Jordan Ustaz, dan ketika itu saya tanya penduduk tempatan, saya budak baru Ustaz kan. Aina masjid? Kata mana masjid? Masjid dekat tepi itu je. Saya pun pergi Ustaz, tunggulah sembahyang Jumaat. Asal tak ada orang datang ni? Rupanya kat sana memang semua tempat dikatakan masjid Ustaz. Lah, kenapa engkau tak bagi tahu kata masjid nak sembahyang Jumaat? Rupanya kena sebut masjid Jami' Ustaz baru dikatakan tempat untuk solat Jumaat Ustaz. Baik, lepas ni kita nak cerita pasal bagaimana Nabi SAW beriktikaf. Para penonton pun mesti nak tahu kan. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bila sebut Rasulullah, saya rasakan inilah satu perkara kesedihan dalam diri kita Ustaz. Bukan sedih sebab apa Ustaz, Ramadan bakal meninggalkan kita. Dan satu lagi Ustaz, bila kita nak buat apa saja Ustaz, kita tak ada panduan lain melainkan kita nak tengok macam mana Nabi buat, macam mana Nabi melakukan perkara ibadah tersebut. Jadi hari ini kita bincang tentang iktikaf.
Iktikaf di masjid di akhir Ramadan ni, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan bagaimanakah gambaran iktikaf yang dilakukan oleh Nabi SAW? Sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, jazakallah khair Ustaz Iman. Hadirin yang dirahmati Allah. Nabi apa yang baginda lakukan di Ramadan dan di akhir Ramadan? Idza dakhala Ramadan, ketika masuk Ramadan, qama wa nama. Nabi bangun malam dan juga Nabi tidur. Tapi wa idza dakhala al-ashru, bila masuk 10, maksud 10 yang akhir, apa yang Nabi buat? Ayqadha ahlahu wa ahya lailahu wa shadda mi'zarahu. Nabi membangunkan ahli keluarganya. Nabi membangunkan malamnya. Ahya lailahu maksud ay kullahu, membangunkan seluruh malam. Malam tu kan daripada maghrib sampai ke subuh. Maksudnya Nabi tak tidur. Wa shadda mi'zarahu, Nabi mengikat kain izar, iaitu itu tanda Nabi tidak bersama dengan isterinya di isteri-isteri baginda di akhir 10 akhir Ramadan. Bermaksud 1 sampai 20 Nabi bangun dan Nabi tidur juga. Tapi kalau masuk 10 yang akhir ni Ustaz Iman, ini special untuk Nabi dan baginda sendiri syarankan untuk kita. Kalau baginda sendiri menghidupkan ahli keluarganya, maksudnya membangunkan ahli keluarganya jangan tidur, dan wa ahya lailahu, Nabi hidupkan seluruh malamnya, Nabi pun tak tidur. Dan wasyadda mi'zarahu, Nabi ikat mi'zar, izarnya kainnya, tanda tidak bersama dengan isteri baginda. Itu satu. Nah, yang kedua, Nabi akan beriktikaf. Dan iktikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu kan Ustaz Aiman 10 yang akhir. Ya. Itu yang masyhur. Tapi sebenarnya Nabi beriktikaf ada 3 cara. Satu, 10 yang awal. Yang kedua, 10 yang pertengahan. Yang masyhur barulah 10 yang akhir. Ini hadis daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni i'takaftu al-'ashra al-awwal." Aku beriktikaf pada 10 yang awal. Maksud 1 sampai 10. Tujuan altamisu hadhihi al-lailah, untuk mencari lailah, iaitu al-lailatul qadar. Itu antara sedikit untuk kita bagikan intibah Ustaz Aiman. Nabi beriktikaf tujuan untuk mencari malam. Tapi mencari malam itu, tujuan iktikaf adalah menghidupkan malamnya itu. Sebanyak-banyaknya Ustaz Aiman. Bukan setakat hidup sedikit sahaja. Kalau tidak, itu manfaatnya kurang. Itu tujuan iktikaf tadi itu, tujuannya menghidupkan seluruh malam. Itu tujuannya itu. Sebab itu Nabi SAW beriktikaf supaya di masjid lebih concentrate yang kita sebut tadi, i'tikafan dengan i'tikaf fi tadi itu. Itu tujuan. Karena itu mencari Lailatul Qadar itu kalau dari segi hakikatnya insya-Allah kita pun dapat. Insya-Allah. Kenapa Ustaz Aiman? Sebab yang dikatakan Lailatul Qadar, lailah tu malam. Sesiapa yang buat apa pun kebaikan waktu malam, ia akan dapat kebaikan itu. Sama ada sedar ataupun tidak. Hatta kata ulama dan disebut di dalam kitab Bahrul Madhi bi Syarh Sunan At-Tirmidzi, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi mengatakan paling kurang solat isyak berjamaah dan subuh berjamaah paling kurang. Itu paling kurang. Bermakna dapat dia hasil baginya pahala Lailatul Qadar. Tetapi kita nak bagaimana menggunakan seluruh malam itu untuk buat amal sampai ke subuhnya nanti. Itu tujuan kita beriktikaf tadi itu. Kemudian Nabi sambung dalam hadis yang tadi, "Tsumma atakaftu al-'ashra al-awsat." Kemudian aku beriktikaf 10 pertengahan. Daripada tadi 1 sampai 10. Cari Lailatul Qadar. Ada beza. Kemudian di ketika lain Nabi maksudnya di waktu lain Nabi beriktikaf 10 pertengahan, 11 sampai 20. Barulah thumma utitu, kemudian aku didatangi. Seperti ada yang mengatakan kepada Nabi, cari pada al-ashrul awakhir fil witri. Cari Lailatul Qadar 10 yang akhir pada witir. Barulah Nabi mengatakan, ada yang mengatakan pada Nabi, innaha fil ashril awakhir. Ia berlaku pada 10 yang akhir. Barulah masyhur Nabi SAW beriktikaf di 10 yang akhir. Maksud Nabi beriktikaf 3 cara. 10 yang awal, kemudian 10 pertengahan, barulah yang masyhurnya, dan inilah yang Nabi akhirnya lazimi pada 10 yang akhir. Jadi 10 yang awal, 10 pertengahan, 10 yang akhir. Jadi ini rahmat Nabi SAW kepada umat, sehingga kita tak payah-payah nak susah yang di awal pertama, awal kedua tu.
Kita ambil yang akhir sebab Nabi pun suruh kita taharraw Lailatul Qadri fil witri fil ashril awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguh cari Lailatul Qadar pada malam yang ganjil di 10 yang akhir. Sedikit Ustaz Aiman, kasih sayang Nabi. Ketika Nabi mengatakan taharraw Lailatul Qadri fil witri fil ashril awakhir min Ramadan. 4 kasih sayang di situ. 1, taharra lailata, bermakna berlaku Lailatul Qadar malam bukan siang. Al-witri bermakna ganjil bukan malam genap. Dalam malam bukan genap. Yang ketiga, al-ashrul awakhir, bukan al-ashrul awal, al-ashrul awsat, tapi al-ashrul awakhir. Dan di bulan semua ke? Tidak, tapi min Ramadan. Ini kata ulama faedah. Bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umat sehingga dispesifik jadi 4 tadi itu. Bagi clue siap. Bulan Ramadan, kemudian 10 yang akhir, kemudian 10 ganjil pula Ustaz Aiman, dan di witir bukan di genap. Seolah-olah kalau tak dapat lagi itu kira rugi sangat-sangatlah. Pasal dah didetailkan sebegitu. Nah, itu cara Nabi beriktikaf untuk hari-hari dan malam-malam itu. 2, Nabi beriktikaf siang dan malam Ustaz Aiman. Kalau kita ingat malam saja, Nabi beriktikaf siang dan malam, iaitu masuk daripada malam 21 tu, dan Nabi akan keluar nanti ada qaul yang mengatakan nanti sebelum hari raya dan malam raya tu. Masya-Allah, itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kata beliau, kalau kita nak ikut Nabi SAW, masuk masjid sebelum maghrib malam 21 dan keluar setelah maghrib malam raya. Setelah maghrib malam raya. Maksud kita pergi takbir lah. Takbir raya. Dan paling bagus duduk kat masjid sampai pagi raya. Sampai tu sembahyang raya. Sembahyang raya tu. Itu paling bagus sekali. Kalau nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita sebut 2 tadi. Satu, cara Nabi itu tempoh dia dan hari dia. Satu, yang kedua siang dan malam. Yang ketiga, apa Nabi lakukan. Kalau apa Nabi lakukan ni memang kita sudah tergambar di hari-hari dan malam-malam yang lain pun. Kalau Nabi beribadat tu dalam hadis Sahihul Bukhari disebut hatta tatawarrama qadamah, sampai bengkak-bengkak kaki Nabi. Kata ulama lituli qiyamihi, kerana panjangnya berdirinya, qiyamnya Nabi itu. Bukan saja litul, likathrati salatihi, banyaknya Nabi salat itu. Dan ma marra bi ayati azabin, Nabi tidak akan melalui ayat tentang azab illa waqafa wa sa'ala, melainkan Nabi akan berhenti zat dan Nabi mohon. Contohnya sabbih isma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu sunat tu Ustaz Aiman dan hadirin. Sekali lagi Ustaz, macam mana tu Ustaz? Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada ayat tentang rahmat, Nabi akan mohon rahmat. Di pertengahan ayat. Di pertengahan ayat berhenti zat, Nabi berhenti zat dan Nabi mohon. Mohon tu mohon maksudnya Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah. Gitu. Kalau ayat azab, Nabi akan waqafa wasta'adha. Nabi akan berhenti dan Nabi mohon dijauhkan daripada itu. Kalau ada tasbih, Nabi akan bertasbih. Contoh begini, dalam setiap malam, contoh ayat dalam setiap malam kan Ustaz Aiman, dalam surah Al-A'la tu kan, ketika kita berada ketika witir, di witir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la, berhenti sat, subhana rabbiyal a'la. Maknanya ketinggian Allah ni. Ketinggian Allah. Maksudnya sunat imam dan sunat makmum. Karena itu kalau kita baca jangan diwasal. Jangan diwasal. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, wasal. Kalau boleh berhenti. Berhenti. Itu sunnah Nabi. Sabbih isma rabbikal a'la. Imam dan makmum sunat dengan suara yang sedikit. Subhana rabbiyal a'la. Maknanya senyap je lah. Senyap. Dia ramai pula. Jangan dikuatkan Ustaz Iman. Nanti qala qailun, nanti akan ada orang kata, ini ayat Quran ke? Jadi maknanya kita kalau paling tidak pun subhanallah pun boleh Ustaz. Boleh subhanallah. Paling kurang begitu. Sebab itu solat Nabi panjang sekali. Tapi kita tengoklah yang kita sebut tadi itu. Faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah oleh kamu yang kamu mudah Al-Quran itu. Baik, Nabi beriktikaf siang dan malam, dan kalau beribadat itu sangat luar biasalah Ustaz Aiman, dengan solatnya, dengan zikir dan sebagainya. Dan
tidak mengapa untuk kalau kita pergi keluar ke masjid sekejap, kemudian patah balik. Tapi jangan lama sangat. Contohnya Sayyidatina Safiyah, kalau tidak silap saya, datang jumpa Nabi di masjid. Dan ketika Sayyidatina Safiyah nak berjalan, kata Nabi, tunggu sebentar, saya nak hantar kamu sampai ke rumah. Tapi rumah Nabi dengan masjid dekatlah. Sebelah ya? Sebelah saja. Bukan kata 2-3 kilometer tak nak. Sebelah saja. Jadi kerana itu Nabi SAW mempergunakan masa. Bila kata i'tikaf ni maksud Nabi tak tidur. Di 10 akhir itu tak tidur. 10 akhir tak tidur? Tak tidur. Masya Allah. Makan tidur di masjid lah. Tidur tu mungkin siang lah Ustaz Aiman. Sebab Nabi pun suruh kita untuk berqailulah. Qilu fa inna syaitana lam taqilu. Berqailulah lah kamu kerana syaitan tidak berqailulah dalam satu riwayatnya. Jadi berqailulah itu sunat. Bermakna tidur siang tu bolehlah. Kata Al-Imam Al-Ghazali sendiri dalam kitab Bidayatul Hidayah, siapa nak bangkit malam, antara petua dia kena tidur sebelum lohar. Timing lebih kurang Ustaz? Lebih kurang 12 ke 11.30? Kira kalau kata ni kalau kata Zuhur 1.20 lebih kurang. Pukul 1. Pukul 12.45 ke 12.30 ke. Tak adalah pukul 11 tu dah start Ustaz. Lama sangat. Panjang sangat. Sebab itu disebut qailulah isim tasghir. Maksudnya sedikit. Qalil itu sedikit. Ni qailulah sedikit. Jadi Nabi SAW akan menghidupkan seluruh malam. Bahasa hadisnya tadi Ustaz Aiman, Nabi akan menghidupkan malamnya, wa ahya lailahu. Lail itu ada dua pengertian, sebahagian malam dan malam betul-betul. Jadi malam maksudnya keseluruhan malam. Sebahagian ulama mengambil pendapat sebahagian malam, seluruh malam itu. Sebahagian mengatakan sebahagian sebab lail itu sebahagian asal perkataannya. Tapi Nabi menghidupkan malam-malamnya itu dengan amalan-amalan sebegitu. Hanya lepas buka tu Ustaz, terus on lah? Terus on. Sebab Nabi duduk di masjid. Sebab itu Nabi menghidupkan seluruh malamnya tu. Satu lagi yang Nabi lakukan di 10 yang akhir di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibn Rajab Al-Hambali sebut begini. Nabi waja'ala asya'ahu sahrahu. Nabi menjadikan makan malam tu, waja'ala iftarahu, makan malam tu sikit dibawa banyak ke sahur nanti. Supaya perut tak berat Ustaz Aiman. Patutlah Ustaz. Sebab patut Tok Imam dia kata saya kalau buka kena sikit dia. Sikit juga. Sebab disebut akal kathir kasul. Siapa makan banyak dia rasa malas, rasa berat. Patutlah Ustaz. Dan 28 hari baru tahu. Satu lagi Nabi lakukan wa ghatasala bainal adhanaini. Nabi akan mandi maghrib dengan isyak tu, Nabi akan ambil masa untuk mandi. Lepas buka tu mandi kejap? Ya, kalau 10 yang akhir. Sebab apa? Untuk mencerdaskan badan supaya dapat kuat beramal. Itu antara yang Nabi lakukan di 10 yang akhir yang kadang-kadang kita lepas pandang kita juga pun. Hanya Ustaz, ini kita dah dengar panjang lebar pada Al-Fadhil Ustaz. Bilakah waktunya, apa nak buat dan apakah amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ustaz, kita ada sahabat kita nak tanya soalan. Ustaz. Boleh kita raikan Ustaz? Kita nak bersama dengan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz. Selamat puasa dan selamat raya. Haji Ismail sihat Tuan Haji? Alhamdulillah, syukur, sihat. Okey, soalan saya nak tanya Ustaz. Ya. Sedang saya beriktikaf di dalam masjid, kemudian saya terlelap seketika. Terkejut bila mana muazzin melakukan azan subuh. Jadi saya nak tanya bagaimana situasi iktikaf saya tu. Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ismail. Okey Ustaz, macam mana Ustaz? Dengan keadaan macam tu boleh ke? Baik. Allahumma hidayatan lis-shawab. Yang namanya i'tikaf itu tadi berada di dalam masjid seketika. Jadi sama ada kita buat amal ataupun tidak. Hasil walaupun duduk di situ Aiman hatta mengantuk sekalipun, tidur sekalipun, hasil juga. Dapatlah dia i'tikaf, tapi syarat dia kena ada niatlah. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Guna bahasa Melayu pun tak apa, saja aku i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah taala. Walaupun dia tak buat apa-apa, dapat pahala dia. Duduk saja Ustaz? Duduk saja. Jadi kalau ditanya Tuan Haji Ismail tadi, dapatlah pahala i'tikaf itu sebab beliau duduk, kemudian beramal apa semua,
terlelap tidak. Bangkit orang azan. Jadi hasil insya-Allah. Saya biasalah buat macam tu, Ustaz. So kadang-kadang kita ni bila orang ajak qiyamulan, Ustaz, semangat juga. Semangat, Ustaz. Tapi yang rakaat yang kedua, lepas tu dah keempat tu, Ustaz, lepas tu dah layu dah. Last sekali, Ustaz, imam tinggal seorang je, Ustaz. Kita tidur di belakang. Jadi, Ustaz, sahabat kita, bila kita cerita pasal tidur, Ustaz, sahabat kita ni ada nak tanya satu soalan di Facebook. Dia tanya, apakah, kita bersama Mas Ripah Nur Jamain, dia kata, apakah adab-adab yang perlu dijaga suatu beriktikaf di masjid ketika di penghujung Ramadan ni? Apakah keutamaan yang perlu seorang itu laksanakan agar iktikaf yang dilakukan menepati sunnah Nabi Muhammad SAW? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ada setengah tu, Ustaz. Waktu kita buat program Qiyamulan, Ustaz. Ustaz berdengkur, Ustaz. Tak seluruh betul. Tapi tak apalah, Ustaz. Bila Ustaz sebut tadi, dapat juga pahala daripada duduk di rumah. Sahih. Ustaz, apakah ada adab tu, Ustaz? Masya Allah. Silakan. Sangat bagus sekali soalan ini. Pertama sekali, kena ada niat tadi tu, Ustaz Aiman. Okey, satu niat. Satu niat, dan niat itu kena ikhlaslah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mesti dalam keadaan yang suci. Dia tidak boleh dalam keadaan janabah, junub, dalam keadaan haid, nifas, wiladah, itu tidak bolehlah sebab tidak dalam keadaan suci. Untuk yang perempuan, itu mesti minta izin daripada suami. Itu pendapat jumhur 3 mazhab. Pertama, pendapat mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Perempuan kalau tidak ada izin suami tidak sah. I'tikafnya malah berdosa pula. Ini jumhur, Ustaz. Jumhur ulama. 3 mazhab. Kecuali mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan sah tetapi ia berdosa. Ia sah tapi ia berdosa. Sebab sah tu sebab ia memang ibadah tu sendiri dalam bentuk i'tikafnya itu. Tidak ada kaitan yang lain. Cuma kaitannya dengan izin sahaja. Itu pendapat jumhur dan pendapat al-Imam Malik ataupun dalam mazhab Maliki. Kemudian adab-adab yang lain adalah seperti mana masjid itu ada tajuk khas dalam kitab fiqh tentang masjid itu, Saiman. Itu bermakna masjid itu bukan tempat sebarangan. Jadi hendaklah dijaga dari segi adabnya, termasuklah tadi bila kita masuk, kita hendaklah berniat i'tikaf dengan kaki kanan. Hendaklah ada salamnya. Kita kalau dengan salam, kita akan sebut Assalamualaikum. Itu namanya tahiyyah. Nak masuk masjid ni, Ustaz? Nak masuk, kalau kita nak bercakap dah lah. Bercakap, kan adabnya salam. Bagi salam. Itu namanya tahiyyah dalam bahasa Arab. Saya jawab, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi kalau dalam masjid, jangan bagi salam. Nanti ada orang jawab nanti. Caranya macam mana, Ustaz? Takut nanti Ustaz Aiman dengar orang jawab, terus balik masjid. Balik terus, Ustaz. Ya Allah. Jadi, salam kita tu namanya tahiyyah. Kalau masjid kita tak salam tahiyyah sebegitu, tapi tahiyyatul masjid ataupun tahiyyatul masjid, iaitu solat sunat tahiyyatul masjid. Itu cara bagi salam. Itu cara. Maksudnya cara salam di masjid. Sebab kita bukan kalau kita assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Di masjid bila masuk jangan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka tahiyyahnya itu adalah dengan tahiyyatul masjid. Kalau ditakdirkan dia masuk-masuk tu Saiman, orang dah solat maghrib. Dia pun berjalan ke tempat solat, hendaklah dia berniat i'tikaf. Hatta kata ulama, kalau dalam solat dia berniat i'tikaf hasil. Tengah solat ni dia berniat i'tikaf saja, i'tikaf dalam masjid ni hasil. Maksudnya jadi boleh. Cumanya dia kan tadi tak sempat salam dalam arti kata tahiyatul masjid, hendaklah digantikan dengan al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat hendaklah disebut 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cukup. Itu pengganti salam tadi. Pengganti salam, pengganti tahiyatul masjid. Atau orang itu mungkin semangat nak dengar ceramah, dan solat tahiyatul masjid terus duduk. Bila terus duduk, kata ulama, kalau sad dia duduk tu sad, boleh angkat balik. Untuk tahiyatul masjid. Tapi kalau duduk lama jangan angkat balik. Ketika itu dia kena tukar dengan al-baqiyatus empat tadi tu. Okey, itu salah satu daripada adab tu, Ustaz. Betul. Maknanya lepas ni ada lagi adab yang perlu kita jaga ketika mana kita berada di masjid. Yalah, masjid ni tempat mulia, Ustaz. Bukan boleh main-main ya. Kita akan sambung lagi selepas ini adab berkaitan dengan iktikaf dalam masjid. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Okey, tadi Ustaz dah sebutkan tentang beberapa perkara adab kita beriktikaf, Ustaz. First kali bagi salam. Tapi make sure bagi salam tu kena ada orang kat dalam Okey, Ustaz sebutkan biasa kalau kita bercakap macam ni, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ustaz jawab Waalaikumsalam kan. Tapi kalau di masjid ni kita gantikan salam tu dengan kita solat tahiyatul masjid. Tapi kalau tak dan, tiba-tiba dah terduduk dah. Jadi apa perlu kita buat? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Betul Ustaz? Betul, 4 kali. Okey. Baik Ustaz, seterusnya Ustaz. Apa lagi adab dia? Baik. Syukran jazilan Ustaz Iman. Antara adab yang lain ialah jangan makan dan minum seperti di rumah ataupun di kedai ataupun di tempat yang lain. Boleh makan dan minum silakan. Dijaga kebersihan itu. Kalau perlu safrah, dengan safrah. Safrah ni boleh kita lakukan dengan ridak, ni nama ridak. Dan kita nak bentangkan ataupun dengan plastik dan sebagainya. Makan secara beradab dan dengan kedudukan, tidak belunjur kaki, tidak baring sebarangan dan sebagainya. Seterusnya baring. Baring dan tidur itu. Ini penting Ustaz. Yang ni penting. Subhanallah. Tadi Al-Fadhil Ustaz Iman sempat tadi kami sembang waktu rehat tadi. Tentang bagaimana tidur di masjid itu. Ada yang kuat lentang Ustaz, ada kupu-kupu Ustaz. Macam mana cara dia? Baik. Apabila kita nak tidur seperti mana tidur yang disuruh dan diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalau kita tidur sebaiknya berwuduk. Berwuduk. Wuduk seperti wuduk salah, seperti wuduk yang salat, sebab dalam hadis ada riwayat menyebutkan nanti malaikat akan man tatahhara, sesiapa yang dia berwuduk bersih sebelum dia tidur, maka nanti malaikat akan doa padanya. Ketika dia tidur tadi itu. Sepanjang tidur. Kemudian antara adab-adab tidur yang kita semua tahu kan, membaca doa Allahumma bismika ahya wa amut. Kemudian kita ada sebahagiannya yang Nabi tunjukkan dengan membaca 3 kul dan ditiup di tapak tangan ini dan diusap seluruh badan. Begitu. Kemudian ada satu doa yang baik kalau kita nak baca sebelum tidur. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyebutkan man ata ila firashihi, siapa yang pergi ke tempat pembaringannya, kemudian dia baca doa ini, wa mata, lalu dia meninggal, mata alal fitrah, dia meninggal dalam keadaan fitrah. Doa itu, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalt, wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Jadi aja Ustaz Aiman, siapa yang baca doa ini dan ditakdirkan meninggal, dia meninggal dalam keadaan fitrah. Bestnya Ustaz. Masya Allah, fitrah maksudnya tidak berdosa. Tak berdosa lah. Masya Allah. Di samping bacaan-bacaan yang lain, Ayatul Kursi itu jangan ditinggal. Ayatul Kursi jangan ditinggal, dan sebahagian apa yang Nabi amalkan adalah membaca surah Al-Kafirun. Untuk mengelakkan diri daripada penyakit nifak dan sebagainya. Apapun bacaan. Kemudian cara tidur. Posisi dia. Posisi dia paling bagus adalah dada ini menghadap kiblat. Dada menghadap kiblat. Seperti keadaan kita meninggal. Kalau ni kita punya mimbar Ustaz. Ini mimbar, maka kita begini. Macam ni Ustaz. Begini betul. Kepala di sebelah kanan. Macam Ustaz Aiman ni buat. Macam tu Ustaz. Kepala sebelah ni, kaki di sebelah kiri. Macam ni pula Ustaz. Contoh macam ni mimbar kita Ustaz. Betul, ni mimbar. Ya betul begitu. Dan dada menghadap kiblat. Dada menghadap kiblat. Sebab apa? Sebab antara hikmahnya itulah kedudukan seseorang di dalam kubur. Di kubur begitu. Jadi kubur kena macam tu Begitu. Sebab menghadap kiblat sebegitu untuk kita ingat mati. Supaya ingat mati. Supaya ingat mati. Kafa bil mauti dzikra. Tidur itu adalah isyarat kepada kematian. Bangkit daripada tidur itu isyarat kepada kehidupan, ataupun isyarat kepada bangkit daripada kubur dan menuju ke mahsyar. Masya Allah. Sebab itu kita baca Bismikallahumma ahya wa amut. Selepas mati. Bila maksudnya kita tidur tu. Kita tidur kan baca doa tu. Supaya kita ingat maut, amut mati. Wa ahya dan hidup itu untuk kebangkitan al-ba'ats. Jadi kerana itulah sunatnya kita tidur. Ini cara Nabi tidur lah. Cara Nabi tidur. Dan tangan Nabi letakkan ini, diletakkan di bawah ini. Begini.
Di bawah pipi kanan, tangan sebegini. Okey. Dan menghadap seperti yang Ustaz Aiman buat tadi tu. Menghadap kiblat begitu. Ini Ustaz Aiman ketika nak tidur. Ketika dalam tidur itu kita wallahu alam lah. Itu tak tahulah kuat lentang ke kupu-kupu Ustaz. Yang Ustaz Aiman sebut tadi itulah. Itu di luar kawalan kita, maka kita tidak diberatkan perkara itu. Yang jenis berdengkur ni masalah juga Ustaz. Kacau nak kiamulal je kan. Jadi ketika apa yang boleh kita buat, apa yang mampu kita buat tadilah Ustaz Aiman. Kalau dalam tidur macam-macam aksi dan sebagainya itu, kita maafu, kita dimaafkan sebab luar daripada kawalan kita. Sebab kita buat dah tadi Ustaz sebut kita wuduk, kita doa, doa tidur Ustaz. Kemudian 3 kul, lepas tu ayat kursi dan yang kelima doa yang Ustaz sebutkan tadi. Ada yang terlepas tak doa tadi? Apa kata nanti di hujung siaran nanti Ustaz ulang balik boleh Ustaz? InsyaAllah. Ataupun anda boleh ulang share di Facebook live kita. Jangan lupa kongsi-kongsikan Facebook live kita pada pagi ini dalam Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Okey Ustaz, boleh kita raikan sahabat kita silakan, di Facebook kita bersama dengan Rosdin Samah. Terkini umat Islam di bumi Palestin nekat untuk beriktikaf di Masjid Al-Aqsa walaupun dalam keadaan nyawa mereka terancam. Apakah yang membuat mereka sanggup bergadai nyawa demi untuk beriktikaf pada penghujung Ramadan? Adakah amalan beriktikaf yang mereka lakukan itu merupakan satu jihad dan kematiannya ialah mati seorang syuhada? Ustaz, iktikaf itu lebih mahal nilainya berbanding nyawa. Wow, ini hebat orang-orang Al-Aqsa Ustaz. Silakan. Masya-Allah. Allahumma hidayatan lis-shawab. Kita doakan pada Allah semoga Allah bagikan jalan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestin. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Tu kita takut hadis Nabi mengatakan siapa yang tak ambil berat tentang hal ehwal orang Islam lain falaysa minhum. Bukan tak daripada bersungguh. Allah, kita sepatutnya idza ishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal hum. Kita ini sepatutnya begitu. Orang Islam dengan Islam yang lain seperti satu tubuh badan. Kalau satu bahagian badan yang sakit, yang lain tak boleh tidur malam lah. Maksudnya kalau sakit gigi ni, kepala tak boleh nak pikak dengan elok, tangan kaki tak boleh buat dengan baik. Jadi kita jangan lupa, di samping Malaysia kita ini aman damai alhamdulillah Ustaz Aiman, walaupun diuji Allah dengan PKP ini, tapi sangat baik, beruntung daripada keadaan di Palestin sana. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan dan sampaikan hajat apa yang mereka inginkan. Baik. Dari segi i'tikaf. Dalam keadaan umpamanya masjid akan dibom ataupun pergi ke situ nyawa akan terancam, paling kurang akan berlaku kecederaan dan kecederaan itu nanti kan membawa kepada kos perubatan dan sebagainya. Dalam ketika ini ulama bagi satu kaedah. Kaedahnya adalah al-ittikhadz bi akhafid dararain. Al-ittikhadz bi akhafid dararain. Mengambil satu mudarat yang lebih ringan antara dua mudarat. Bagi orang Palestin dan orang yang selalu i'tikaf seimannya, mereka kalau tak i'tikaf itu mudarat bagi mereka. Sebab nak ambil fadilat tadi itu. Tapi kalau pergi ke masjid, mudarat juga. Mudarat. Ada dua secara mudarat pastilah ada dua mudarat. Secara pasti tadi akan dibom baik, mungkin dibunuh, dicederakan. Jadi bagi mereka lah dua mudarat. Dalam keadaan ini kaedah usul menyebutkan al-ittikhadz bi akhafid dararain. Pilihlah mudarat paling ringan. Lebih ringan. Lebih ringan. Jadi mudarat yang mudarat yang lebih ringan tak i'tikaflah. Maksudnya tak i'tikaf bukan tak i'tikaf, tidak i'tikaf di masjid. Gunalah qaul tadi tu. Qaul tadi tu yang mengatakan Imam Malik, mazhab Maliki, mana-mana tempat pun boleh. Termasuk di masjid tadi tu. Kemudian pendapat mazhab Hanafi tadi tu perempuan boleh di rumah. Kemudian qaul Syafi'i qadim mengatakan boleh. Ada pendapat yang Syekh daripada Mesir tadi itu mengatakan lelaki pun boleh dengan syarat selalu tadi itu. Boleh guna pendapat itu untuk keadaan sebeginilah. Sebab kalau dia pergi nanti mungkin dia terbunuh. Barangkali orang ini pejuang yang hebat Ustaz Aiman. Mungkin dia seorang panglima pakar. Kalau dia meninggal begitu-begitu saja je. Dia ambillah pendapat tadi itu. Pun begitu kalau siapa yang nak i'tikaf juga dengan syarat tidak membahayakan nyawanya. Kalau memang pasti membahayakan nyawanya, lebih baik kita guna pendapat yang tadi itu. Jadi beriktikaf di rumah ataupun tidak iktikaf di masjid,
sambil-sambil berdoa dengan Allah SWT. Tapi soalnya Ustaz, apa yang berada di kotak pemikiran mereka adalah syurga. Mereka nak mati syahid tu Ustaz. Mereka tak peduli dah apa yang berlaku, bom ke, tembakan ke, sebagainya. Mereka nak mati syahid. Bagaimana Ustaz? Baik, soalan yang sangat baik. Begini, mati syahid dan masuk syurga, syurga itu semua impian kita semua. Betul. Baik, kalau bayangkan yang inginkan syurga tadi adalah seorang ulama, lalu dia nak juga i'tikaf di masjid, akhirnya terbunuh dan syahid di situ. InsyaAllah syahid, insyaAllah. Tapi betapa ruginya umat dengan ilmunya. Yang tadi itu Ustaz Aiman. Barangkali kalau dia tidak i'tikaf dalam keadaan sebegini tadi, dia hidup lebih panjang, mengajar lebih banyak, ilmunya lebih bermanfaat daripada yang tadi itu. InsyaAllah dapat syurga, tetapi yang lain belum tentu dapat syurga. Kalau lebih ramai dia boleh bawa masuk boleh bawa ke syurga. Dan masuk syurga itu bukan hanya dengan cara i'tikaf tadi itu. Apapun hasanah, tambah lagi mengajar. Mengajar ini kata guru kami Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid adalah sunnah Nabi paling besar sekarang ini. Mengajar? Sekarang ini. Kenapa? Sebab memang Nabi dan Rasul datang ani'budullah wajtanibut taghut. Mengajar insan, manusia supaya menyembah Allah dan menjauhi taghut. Dengan cara apa? Cara ilmu. Ilmu itu disampaikan dengan jalan mengajar. Jadi kerana itu, kata beliau, yang menjadi suatu prioriti sekarang adalah hendaklah kita mengajar. Maksudnya orang yang ada authority mengajarlah, bukan semua kena mengajar, tidak. Orang yang memang sudah boleh mengajar dan ilmunya pun mantap, itu adalah sunnah Nabi yang sangat besar di akhir zaman ini. Maksudnya ini mengajar ni satu jihad yang besar juga. Satu jihad yang besar dan sunnah Nabi yang sangat besar. Sunnah Nabi, i'tikaf tadi sunnah Nabi hadirin, dan siapa yang beriktikaf itu ikut sunnah Nabi, pahalanya besar. Dalam hadis, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Siapa yang hidupkan sunnahku di akhir kefasadan umat, maka baginya satu pahala mati syahid. Itu masya-Allah. Dan bila kita beriktikaf, maksudnya kita ikut sunnah Nabi. Bila ikut sunnah Nabi, kita sayang dengan Nabi. Bila sayang dengan Nabi, mudah-mudahan termasuk dalam hadis anta ma'aman ahbabta. Hadis yang lain, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cinta. Kan kita cinta Nabi tadi itu. Dan orang yang ikut Nabi, cara i'tikaf tadi dan sebagainya, itu tanda benarlah cintanya. Sebab al-mahabbatu tahtaju ila al-bayan. Kecintaan itu perlukan pada pembuktian. Sebab lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba lima yuhibbu muti'un. Sungguh. Jadi kerana itu jangan sembang saja. Dia kena sembang kencang. Dia kena ada pembuktian. Gitu. Jadi dalam hal Palestin tadi itu Aiman, niat sangat bagus, tapi kalau sampai menyebabkan nyawanya hilang, tambah lagi beliau seorang ulama contohnya, tambah seorang aset untuk pejuang Palestin, contohnya seorang yang pakai bom ke ataupun pakai strategi perang ke, tiba-tiba meninggal begitu sahaja, sangat rugi. Jadi kita ambillah kaedah tadi itu supaya lebih bermanfaat untuk yang masih hidup. Okey Ustaz, kita nak tanya Ustaz sikit. Mungkin dekat rumah Ustaz pun ada satu ruang untuk Ustaz solat kan? Mungkin Ustaz boleh cerita secara eksklusifnya apa yang ada dekat surau Ustaz. Tapi para penonton mesti nak tahu kan? Lepas ni kita bertemu lagi, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alright, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Okey Ustaz, topik kita pada hari ini iktikaf. Tapi tadi Ustaz ada sebutkan satu perkara, kita ni kadang-kadang kekangan. PKP ni kita tak boleh nak ke masjid, surau, especially orang perempuan Ustaz. Dan kita ada satu pandangan jumhur yang mengatakan memang tak boleh lah iktikaf di rumah ni. Tapi ada pandangan yang sebahagian ini yang mengatakan dibenarkan atas sebab illah tertentu Ustaz. Sahih. Jadi bila kita sebutkan surau di rumah ni Ustaz, ramai macam-macam passion dah. Kalau kita tengok di media sosial Ustaz, dia orang tunjuk okey surau dia ada macam ni,
surah dia ada macam tu, dia pasang ayat Quran dan sebagainya. Jadi kita nak tanya secara eksklusif lah, surah ustaz kat rumah macam mana ustaz? Subhanallah, syukran jazilan soalan cepu emas daripada Ustaz Aiman ini. Secara jujur saja saya tidak ada surau khusus Ustaz Aiman, tetapi ada tempat yang kami solat, Satu sudut lah Ustaz. sudutnya, dan tempat itu kita bersihkan, tidak seperti yang lain. Maksudnya tempat itu tidak adalah barang-barang yang tidak sepatutnya. Di situ ada kitab, ada sajadah, dan kita letakkan minyak wangi juga Ustaz Aiman. Ada wangian Ustaz menghidupkan suasana tu. Dia wangian ni boleh. Ya, boleh menghidupkan ni, sebab innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa at-tayyiba. Allah itu juga indah dan tidak menerima melainkan yang baik-baik. Indah itu antara penafsiran ulama adalah yang wangi-wangi, yang indah-indah. Kalau pakaian pun indah begitu, rumah pun begitu juga, kebersihan pun begitu juga gitu. Jadi dan kami letak pewangi lah Ustaz Aiman. Pewangi yang apa ni? Apa panggil tu, yang gel tu. Okey Ustaz. Letak kat situ tu. Sebab ada setengah tempat letak bakhur ni. Bakhur, asap Ustaz. Asap tu. Itu memang sedap tu Ustaz Aiman. Jadi kami letak itu sebab dia sentiasa. Dia akan mewangikan tu. Lepas tu lighting lagi Ustaz. Supaya orang kata menaikkan, orang kata semangat untuk kita beriktikaf. Masya-Allah, tidak salah semua itu. Dan tapi di rumah saya tak ada dah, maaf ya, lighting tu. Tetapi memang kita jadikan tempat tu Ustaz Aiman sebab tempat kita solat, dan kita jadikan ia baik banding dengan yang lain. Ini memang ada sebab dalam kitab Al-Khairatul Hisan fi Manaqib Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyebut kisah Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Hanafi. Di akhir hayat beliau masuk penjara Ustaz Aiman. Datanglah orang yang nak tangkap beliau di rumah beliau bagi warning. Hang po boleh pijak tang mana pun di rumah saya, tapi jangan pijak tang ni. Kenapa Ustaz? Beliau tujuh. Kenapa? Sebab kata beliau di sini saya khatam 7,000 kali Quran. 7,000 kali Quran di tempat tersebut. Di tempat itu. Okey. 7,000 kali itu. Masya-Allah. Maksudnya daripada suratul Fatihah sampai An-Nas. Bukan Al-Fatihah dan An-Nas. itu saya Ustaz. Itu saya. Tapi Al-Fatihah sampai An-Nas 7,000 kali. Kita 7 kali pun rasa tak cukup lagi tu Ustaz. Sebab itu sangat cantik Ustaz Aiman sebut, kalau boleh di rumah kita tu biar ada tempat yang kita khususkan untuk beramal ke. Kalau tak ada surah pun mungkin dekat library kita ke Ustaz Aiman, di bilik sudut-sudut Ustaz. Sudut-sudut yang bilik tempat kita buat kerja, untuk buat tulis kitab ke, untuk kita berzikir dan sebaiknya Ustaz Aiman sebut tadi tu, biar rumah tadi tu ada benda macam tu untuk jadi barakah. Kita boleh hias cantik-cantik lah. Boleh hias cantik-cantik boleh untuk menaikkan semangat untuk kita beramal. Masya-Allah. Walaupun dekat bilik baju pun tak apalah, kita buat kemas-kemas Ustaz. Kemas-kemas. Sebab yalah maklumlah bilik tu je ada. Betul. Tengok kapasiti rumah dia tu. Kapasiti rumah kan. Yang penting suasananya itu dan keadaannya itu memberikan kita ini mudah untuk kita nak duduk, nak iktikaf ni Ustaz. Bertepatan dengan objektif yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Kita sebenarnya nak mentakarrubkan diri kepada Allah SWT. Tak ada benda lain Ustaz. Kita nak cari dalam iktikaf ni, kita nak muhasabah diri. Betul Ustaz? Maknanya kita nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Baik Ustaz. Sahabat kita ada nak bertanya satu soalan cukup menarik Ustaz. Boleh kita raikan Ustaz? Tafadhal. Okey, kita bersama dengan Razali Ismail. Macam manakah seorang yang berkerjaya untuk melakukan amalan beriktikaf di masjid di malam hari dan pada esok harinya bekerja pula Ustaz? Macam mana orang macam ni? Takut kan dia fokus sangat berqiyamul lail Ustaz, sampai kan esok pagi dekat office sambil-sambil naik tertidur atas keyboard. Macam mana tu Ustaz? Sehingga soalannya sangat bagus Ustaz Aiman daripada Abang Ghazali kita. Jangan sampai kewajipan terabai ketika kita melakukan yang sunat. Itu juga adab ketika i'tikaf. Maksudnya untuk yang perempuan tadi itu, biar tanggungjawab dengan suami itu selesai, kewajipan itu, barulah kalau nak beriktikaf, kalau diizinkan oleh suami dengan kawan-kawan ya kan. Dalam soalan tadi itu sangat relevan sekali. Termasuk yang bercakap ini dan kita semua juga yang berkerjaya ni
kita guna kaedah ma la yudraku jullu la yutraku kullu. Apa yang tak boleh buat semua jangan tinggal semua. Jadi kerana itu iktikaf Nabi yang kita sebut tadi sallallahu alaihi wasallam malam dan siang 10 hari itu. Kita pula kalau tak 10 hari ambillah berapa hari. Siang dan malam juga. Tapi kalau tak boleh siang dan malam juga macam Abang Ghazali kita sebut tadi itu, silakan malam sahaja. Silakan. Sebab memang tujuan kita beriktikaf ni nak dapat Lailatul Qadar. Betul. Dan Lailatul Qadar itu berlaku malam bukan siang. Nah, tetapi dalam pada itu sunnah iktikaf tidak menafikan siang. Okey. Sunat iktikaf tidak menafikan siang. Siang pun boleh lah. Siang pun boleh, bermaksud Nabi iktikaf siang dan malam. Jadi Abang Aiman, Abang Razali. Abang Aiman kat sini. Abang Aiman di sini. Jadi kalau iktikaf, yang kita sebut iktikaf tadi berhenti ataupun duduk walaupun sekejap. Imam Syafi'i kata paling bagus sehari suntuk, paling bagus. Itu paling bagus. Paling bagus. Okey. Sebab mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki kata wajib sehari suntuk. Itu baru kata iktikaf. Barulah nama iktikaf. Dan sebahagian mereka mensyaratkan hendaklah puasa. Hendaklah puasa. Sepanjang iktikaf tu. Sepanjang iktikaf. Kalau kita mazhab Syafi'i itu pendapat jumhur dan paling kuat, iaitu walaupun sekejap. Dan walaupun tak puasa, silakan. Jadi Abang Ghazali dan yang lain-lain, contohnya kita nak zuhur 1:20 lebih sekarang ni kan. Habis waktu kerja, kita pun pergi ke masjid. Pergi masjid tengah hari bukan tengah hari. Lunch pun Ustaz. Betul. Katalah pukul 12.30 kan Ustaz Aiman. 12.30 dah niat iktikaf dah. Tunggulah zuhur, buatlah apa-apa amalan semua sekali. Solat zuhur berjamaah, kemudian wirid sekejap, solat sunat dan sebagainya. Kemudian patah balik kerja, itu juga namanya iktikaf. Saya waktu kerja dulu Ustaz, waktu biasa kalau rehat kan pukul 1 Ustaz. Pukul 1 saya tidur sekejap. Tidur sekejap, tunggu zuhur tu Ustaz. Sembahyang zuhur, lepas tu masuk office balik. Masya Allah. Di masjid ni? Tapi di surau Ustaz. Di surau. Baik. Khair. Yang penting tadi adalah sunnah qailulah tadi tu. Sempatlah juga alhamdulillah. Kalau yang tadi itu kita sebut di masjid dapat juga. Hatta 5 minit iktikaf juga. Jangan tak iktikaf hadirin siang ataupun malam. Sebab yang namanya iktikaf sunnah Nabi ini semua maksudnya setiap waktu. Tidak kira malam ataupun siang, Ramadan ataupun tidak. Itu sunat. Tapi sunat muakkadnya itu dan lebih-lebih lagi ketika akhir tadi itu. Lebih-lebih lagi. Iktikaf harus kita tahu kenapa Nabi iktikaf tadi itu malam, antaranya untuk mencari Lailatul Qadar. Nak cari Lailatul Qadar. Jadi maksudnya iktikaf tu sebolehnya, tak boleh siang juga biar malam. Tapi bukan bermakna kalau tak boleh malam tak iktikaf siang, tak. Kena iktikaf juga. Mana-mana yang sempatlah Ustaz. Yalah Ustaz. Sebab kita pun dah mendengar Ustaz kata setidak-tidaknya satu tomat nina sekejap je Ustaz. Sekejap sangat. Dapat 5 minit pun jadilah. Masya-Allah. Okay, Ustaz ya. Betul. Sahabat kita ni nak tanya satu soalan boleh Ustaz kita raikan? Tafadhal. Kita bersama dengan Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan juga Ustaz Muhadir Jol. Okey. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Cik Omar raya kat mana Cik Omar? Ya, saya raya di sini saja. Tak boleh ke mana-mana. Dai dah macam mana PKP seluruh negara. Yalah tak boleh ke mana dah. Jadi, betul tu. Jadi selamat hari raya kepada dai dan selamat juga masyarakat. Selamat hari raya. Dan jadi soalan saya begini Ustaz. Iktikaf. Semua orang faham iktikaf tadi kata Ustaz dah jelaskan dengan panjang lebar tadi. Jadi iktikaf inilah di masjid ataupun di rumah Allah ini atau di surau-surau ya. Jadi soalan saya, bagaimanalah kalau PKP ini banyak halangan dan rintangan kita nak ke masjid. Kalau kadang masjid pun dia ada had-had minimum, kadang-kadang tak boleh ramai-ramai sangat. Ada penyerakan sosialnya, kena ikut SOP. Jadi apabila bermasalah macam ini, bolehkah kita buat di rumah? Dan apakah di rumah itu kita beriktikaf dengan isteri dan anak juga dikira iktikaf ke? Ataupun bagaimana Ustaz? Ataupun berbeza antara di masjid dengan di rumah ni? Di rumah dikira bersama keluarga, tidak boleh dikira iktikaf ke bagaimana Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus juga cadangan Cik Umar ni Ustaz. Maknanya ajak anak-anak dan isteri sama-sama iktikaf. Kadang-kadang dekat bilik surau kita dekat rumah tu Ustaz sejadah satu je. Tak cukup. Jadi maknanya Ustaz kita ajak family kita sama-sama beriktikaf di rumah tu Ustaz. Baik. Bagus tak? Bagus masya-Allah. Kita ulang balik syukran jazilan Tuan Haji Omar selalu untuk bersama dalam Tanyalah Ustaz sejak dulu lagi. Alhamdulillah. Kita ulang kembali pendapat jumhur ulama mengatakan tidak boleh iktikaf di rumah
sama ada lelaki ataupun perempuan. Nah, ini disebut di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab Al-Imam Nawawi, juga disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fatihah beliau Fathul Bari bi Syarhi Sahih Al-Bukhari. Pendapat jumhur memang tidak boleh. Ya. Tetapi sebahagian ulama, antaranya yang kita sebut tadi adalah pendapat ulama Khurasan dengan pendapat ulama Iraq. Imam Syafi'i sendiri mengatakan qadim dulu, qaul qadim yang lama dulu, boleh untuk perempuan yang iktikaf di rumah, boleh. Nah, tapi yang jadid tak boleh. Yang jadid maksudnya ketika Imam Syafi'i di Mesir tak boleh. Itulah juga pendapat jumhur ulama. Tapi sebahagian mengatakan boleh. Pendapat tu pendapat siapa? Pendapat ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah mengatakan harus di rumah. Dan i'tikaf ini adalah ibadat sunat, dan ibadat sunat itu dibina di atas prinsip taisir, memudahkan. Tambah lagi kita PKP sekarang ini. Maka boleh dibuat di rumah. Dan juga pendapat siapa? Pendapat mazhab Hanafi mengatakan boleh. Jadi kita guna pendapat itulah ni Haji Umar dan yang lain-lain, sebab PKP ini pun tak semua boleh pergi. Kalau pergi pun dihadkan berapa orang. Jadi mau tidak mau kita guna pendapat yang mengatakan membolehkan. Dan tempat yang baik di rumah itu. Kemudian dengan anak isteri tadi sangat bagus. Sangat bagus sekali. Sebab Nabi begitu di akhir 10 yang akhir tadi itu kita bacakan hadisnya tadi itu. Idza dakhala al-ashru, ketika sampai yang 10 akhir, Nabi buat apa? Ahya lailahu wa iqadha ahlahu wa syadda mi'zarahu. Nabi membangunkan ahli keluarganya. Maksudnya bangun, jangan bangun saja. Bangun menghidupkan malam. Nah, dengan apapun amalan. Yalah, Ustaz. Kalau tak boleh semua, berapa jam ke betul, gitu. Ustaz. Saya tidur balik lah gitu. Maknanya saya pernah sekali dengan anak-anak saya lah, Ustaz kan. Alhamdulillah. Maknanya kita solat, Ustaz, masuk je yang kedua tu, Ustaz. Dia tak bangun-bangun sujud, Ustaz. Tak kisahlah, Ustaz. Yang penting dia boleh join sama tu, kira dah okey dah tu kan. Alhamdulillah. Okey, Ustaz. Kita ada sahabat kita. Ni Kak Yat ni, daripada Bandar Tasik Puteri. Kak Yat, silakan. Assalamualaikum, Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yat ada 2 soalan. Soalan yang pertama, seseorang tu dia tak mampu berpuasa sebab dia uzur, sebab sakit jantung, kronik dan sebagainya lah. Tapi dia memang bersungguh-sungguh nak niat beriktikaf, Ustaz. Adakah dia mendapat pahala yang sama, Ustaz? Ya. Dan lagi satu soalan, mana yang lebih baik? Kita solat sunat berjemaah atau solat bersendirian? Sebagai contoh, solat taubat atau solat hajat. Macam tu lah, Ustaz. Terima kasih. Itu saja soalan Kak Ayat, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yelah, mungkin ada seorang pakcik ni, dia ni tok siap. Tok siap, Ustaz. Dia memang kerja dia itikaf je dekat masjid. Tiba-tiba, Ustaz, Allah uji dia, Ustaz. Dia tiba mungkin lumpuh ke, Ustaz. Tak boleh nak ke masjid dah ni. Jadi mungkin adakah dia boleh lagi, Ustaz, beriktikaf dengan cara bagaimana, Ustaz? Baik. Allahumma hidayatan lis-shawab. Orang tu tak puasa kerana uzur sakit dan dia nak iktikaf juga. Contohnya sama ada di masjid ataupun pendapat yang sedikit tadi mengatakan di rumah. Maka boleh tak? Jawabnya boleh. Sebab walaupun dia tak puasa tapi dia beriktikaf, itu hukumnya boleh. Jadi maksudnya dapat tak pahala? Ya, dapat pahala penuh juga. Cumanya apa yang dia lakukan itu juga menentukan apakah yang dia akan dapat. Maksudnya pahala iktikaf tu dapat, Ustaz Aiman. Tapi apa yang dia lakukan tu? Ada setengah orang dia solat. Sebab kenapa kita banyak solat ketika diharapkan malam-malam ganjil Lailatul Qadar itu? Sebab kalau dia musadif, kalau dia bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu seperti mengerjakan satu rakaat 30,000 rakaat. Masya-Allah. Nah, ini disebut oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Qala al-ulama, ulama mengatakan, kata beliau, kalau dia musadif satu rakaat ni dengan Lailatul Qadar, dia seperti mengerjakan 30,000 rakaat. 30,000 rakaat. Masya-Allah. Sebab itu ulama bahas, kalau kata Lailatul Qadar malam tu kalaulah, apa yang paling lebih afdal? Ada yang kata banyakkan doa sebab doa dimakbulkan Allah. Banyakkan zikir sebab digandakan. Baca Quran sebab digandakan. Tapi jumhur ulama mengatakan solat. Solat sunat. Nombor satu. Kenapa? Dalam solat itu ada bacaan Quran. Betul. Ada tasbih, ada tahmid, tahlil dan sebagainya. Tambah lagi satu tadi, Ustaz Aiman. Kalau dia berdepatan Lailatul Qadar, satu rakaat, sebahagian ulama mengatakan itu seperti 30,000 rakaat.
takkah kita rugi tu kan kalau tak buat. Jadi kerana itu hasillah boleh ni Kak Nur Hayati kalau dia tak puasa kerana uzur tadi itu dan i'tikaf, maka dapat pahala seperti pahala i'tikaf. Yang kedua, macam yang kedua Ustaz, macam saya kata tadilah, macam soalan sebelum daripada Kak Ayat tadi, dia kata dia ajak family dia, Cik Umar kata tadi ajak anak-anak dan sebagainya Ustaz. Jadi boleh ke dia solat sunat jemaah? Sangat bagus, sangat bagus. Walaupun hukum asal solat sunat, tahajud ataupun yang lain-lain, paling afdal Ustaz Aiman seorang-seorang. Oh, itu afdal. Paling afdal. Nah, paling afdal sekali sebab bila seorang-seorang lebih kita touching, lebih kita menghayati. Feeling Ustaz. Feeling, lebih feeling. Nah, tapi kadang-kadang orang tu tak tahu pun cara solat tasbih. Jadi dan satu dia tak tahu, yang kedua dia cepat mengantuk. Kalau seorang-seorang Ustaz. Betul Ustaz. Jadi dalam keadaan ini kita ambil pendapat yang mengatakan lebih banyak manfaat kalau dia berjamaah. Jadi tak mengapa berjamaah sebab dia lebih tahu macam mana cara solatnya, dia terpimpin. Yang kedua semangat. Kalau mengantuk pun Ustaz Aiman nanti dengar suara imam ataupun ni tambah suara sedap, masya-Allah macam Ustaz Aiman kita. Jadi semangat tu lebih. Jadi tengok keadaan kita lah, tapi paling afdal sebenarnya adalah seorang-seorang. Afdal seorang-seorang. Sebab untuk menyendiri dengan Allah Azza wa Jalla. Yalah Ustaz, kawan sebelah kita steady je kan. Ataupun sebelah kita ni pakcik umur 70 tahun. Steady je. Dia solat tasbih Ustaz tak goyang pun. Kita ni sekejap Ustaz keseringet ke sini, seseringet ke sini Ustaz. Malu kita kan pakcik tu. Jadi orang kata datang semangat sikit semangat Ustaz. kita. Okey Ustaz. Jadi saya ada satu soalan Ustaz. Tadi Ustaz ada sebutkan berkaitan dengan isteri. Seorang isteri dia nak iktikaf ni tak sah iktikaf dia kalau tak dapat izin suami. Jadi dalam keadaan seperti itu kadang-kadang ialah si suami ni yang kopi yang abang ni kopi kan dah 3 in 1 sekarang ni. Potonglah buat sini, saya tengah iktikaf ni, jangan kacau saya nak baca Quran ni. Yang sejuk lah yang. Tiba-tiba sejuk lah. Abang saya nak qiyamul lail ni bang. Abang pergilah tidur dulu. Alah, saya tak boleh tidur seorang-seorang dia kata. Saya nak iktikaf dulu, nak baca Quran dulu, nak hidupkan malam dulu. Kan? Kadang-kadang dia ni jealous dengan kita, orang lelaki. Orang lelaki ni boleh pergi tarawih, boleh ni dan sebagainya. Tapi Ustaz, mungkin ada tak kegembiraan untuk si isteri ni Ustaz dalam hal seperti ini? Ya, masya-Allah. Kegembiraannya insya-Allah ada Ustaz Aiman. Nana teringat ada seorang jurucakap perempuan Ansar. Namanya Asma binti Ziyad. Cuma saya tak ingat Ziyad ke Yazid, saya tak ingat ya. Tapi nama beliau Asma binti Ziyad yang saya ingat sekarang. Sekali bersama dengan Rasulullah SAW dan Nabi mengajar orang-orang lelaki, para sahabat. Tiba-tiba Sayyidatina Asma bertanya, "Ya Rasulullah, orang lelaki pergi berjihad, pergi haji, pergi buat amal kebaikan, tapi kami duduk di 4 penjuru rumah sebab orang Arab duduk di rumah yang sebegitu. 4 penjuru. Menjaga anak mereka, menjaga hal-hal keperluan mereka, rumah tangga, menyediakan ini dan itu untuk mereka. Apakah bagi kami satu kebaikan seperti mereka?" Nabi faltafata, iltafat. Nabi ketika ditanya, Nabi begini. Berpaling. Tadi dengan sahabat begini, Nabi faltafat. Melihat. Maknanya penting lah ni Ustaz. Penting, sangat penting. Dalam kitab Syama'il disebut Ustaz Aiman. Nabi idzal tafata faltafata bikulli jasadih. Ketika berpaling, Nabi berpaling seluruh badan. Kalau kita ni takat teling macam tu gitu saja. Paling bagus begini. Paling bagus. Tapi tengok keadaan. Kalau memandu tu jangan. Tiba-tiba bini tanya, apa dia yang? Okey Ustaz. Jadi cukup dengan yang Ustaz Aiman sebut tadi gitu. Kemudian Nabi patah balik tengok sahabat. Nabi bertanya, apakah kamu pernah dengar soalan yang sangat baik seperti ini? Soalan sangat baik? Sangat baik seperti ini. Lalu Nabi pun kembali dan Nabi mengatakan, isteri, kalau dia sediakan perlengkapan untuk suaminya pergi perang ataupun pergi haji dan yang lain, maksudnya dia sediakan apa yang patutlah bagi dia sama pahala dengan suaminya tadi. Macam Ustaz punya jubah ni isteri Ustaz sediakan Alhamdulillah. Macam seperti itulah Ustaz. Begitu. Ini satu kegembiraan. Maksudnya muslimat, perempuan, isteri, walaupun dia tak buat amal, tapi dia bantu suaminya ke arah amal itu. Contohnya suaminya ustaz, contoh. Dia pun tolong gosok baju, siapkan jubah dan semua sekali pahalanya sama. Walaupun nanti mungkin dia nak rehat-rehat dekat rumah, suaminya pergi mengajar, pahalanya masuk juga. Masuk juga. Gitu. Jadi masya-Allah muslimat di tadi. I'tikaf itu sunat,
Qiyamul lail itu sunat, tapi ketika suami memerlukan makan ke minum ke ataupun yang satu tu, maka hendaklah dikembalikan yang wajib dahulu. Oh, itu wajib Ustaz? Wajib, dan dapat pahala tu besar pahalanya sebab mengembirakan suami dan dia telah lakukan yang wajib daripada yang sunat. Sebab yang wajib muqaddamun daripada sunat. Okey Ustaz, kita nak tahu tentang fadilat dia pula Ustaz. Masya-Allah. Kita dah sembang panjang tentang iktikaf ni Ustaz, tapi fadilat tu kita tak tahu kenapalah penting sangat iktikaf ni Ustaz. Tapi kita dah habis dah di TV3. Para penonton TV3, kita ucapkan terima kasih dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Bertemu selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita membincangkan tentang iktikaf di akhir Ramadan ni Ustaz. Ada masa lagi Ustaz? Kita nak iktikaf ni. Ada masa lagi Hari ini 20. Ni dah 20 berapa 9. Bang, berapa bang? 29 29 Ustaz. Kita ada 2 hari lagi. 2 hari lagi. Maknanya tak kira lah malam ataupun siang, boleh je kita nak beriktikaf ni Ustaz. Betul. Tapi Ustaz, orang beriktikaf ni sampai tinggal apa saja perkara-perkara dunia ni Ustaz. Sebab nak ngejar iktikaf di akhir Ramadan ni terutamanya Ustaz. Apa yang diorang dapat ni kalau iktikaf sanggup sengkang mata untuk membangunkan malam dan sebagainya Ustaz. Apa yang mereka dapat ni sebenarnya Ustaz? Baik. Masya-Allah, soalan yang sangat bagus sekali dan sangat bagus Ustaz Aiman kalau orang itu memang tumpukan 10 akhir tu iktikaf saja. Dan tak tidur. Tak tidur, maksudnya malam tu lah. Malam jangan tidur, siang nak tidur pun tak apa. Tapi sebaiknya selesaikan dulu hal-hal pekerjaan sebelum beriktikaf 10 yang akhir itu. Kalau nak minta cuti umpamanya dengan majikan, selesaikan dahulu umpamanya kerja-kerja semuanya. Ada orang minta cuti sebelum masuk 10 yang akhir. Dulu Ustaz Aiman, ana pernah baca akhbar yang bagi tahu ada seorang hamba Allah di Thailand bekerja, tapi sebulan Ramadan dia tak kerja. Oh, dia apply cuti sebulan? Dia apply cuti sebulan dan tak tahu apa kerja dia waktu tu ya. Memang khas untuk Ramadan. Masya Allah. Ada sebahagian yang lain pula dia apply untuk 10 yang akhir sahaja. 10 akhir saja. Saya mengira itu satu yang sangat bagus sekali sebab Lailatul Qadar ini begini. Hakikatnya Lailatul Qadar ini kita dapat insya-Allah. Insya-Allah. Sebab siapa-siapa yang solat isyak berjamaah, solat tarawih berjamaah, witir dan sebagainya dapat. Tapi dapat sedikit tu je lah. Kalau boleh kita bayangkan satu gudang yang penuh dengan emas, dengan berlian, dengan duit di satu kampung, dia tak lari pun. Sama juga. Lailatul Qadar dia tak lari pun dalam Ramadan tu. Dalam Ramadan. Tapi gudang tadi tu hanya dibuka 10 yang terakhir. Dan kalau dia terbuka, ada orang yang lalu ambil emas, duit, bawa dalam poket, baju Melayu, itu sudah cukup lumayan. Tetapi banding dengan orang yang lalu bawa beg plastik. Penuh beg plastik tu. Lebih beruntung daripada yang ini. Betul Ustaz. Tapi yang ini banding dengan orang yang bawa motosikal, lebih untung. Motosikal, raga motosikal dia penuh. Lebih beruntung daripada yang tadi. Tapi banding dengan orang yang bawa kereta, untung kita lagi. Dalam bonet penuh. Dalam bonet penuh. Tempat belakang seat. Banding orang bawa lori lagu mana? Lori. Banding orang bawa trailer lagu mana? Trailer tu pula Ustaz Aiman, dia daripada maghrib tu dia bawa. Hantar kat rumah dia. Main balik hal kosong sampai subuh. Itulah gambaran iktikaf. Berguni-guni. Berguni-guni. Itulah gambaran iktikaf. Maksud Lailatul Qadar insya-Allah kita dapat, insya-Allah. Selama mana kita masih hidup dan buat tadilah solat isyak berjamaah, tarawih. Kita realize sedar tak sedar, tengok tak tengok tanda, kalau malam tu Lailatul Qadar dapat kita pahalanya. Dapat pahala kan? Walaupun kita tak sedar. Tapi kalau orangnya bersungguh-sungguh tadi tu, beriktikaf tak tidur malam, tu trailer tadi tu. Banyak babal trailer di bajak je dapat ni Ustaz. Kalau kita barangkali dapat jugalah, tapi apa nama satu guni ke tadi ke lagu tu itu tujuan i'tikaf Kenapa kita i'tikaf fadilat? Kata Ustaz Aiman tadi bertanya, satu sebab kita ikut Nabi beriktikaf di 10 malam yang akhir. Itu satu. Maknanya kita ikut Nabi. Bila ikut Nabi tu walaupun simple, tapi man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Siapa yang hidupkan sunnahku dah akhir zaman banyak kefasadan, baginya pahala satu mati syahid. Itu bukan senang tu Ustaz Aiman. Satu. Yang kedua, ketika kita beriktikaf banyak
amalan yang boleh kita buat. Contoh baca Quran. Baca Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun, alimun harfun, lam harfun. Siapa baca satu huruf daripada huruf Quran, baginya satu kebaikan. Satu kebaikan 10 pahala. 10 pahala, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 30 Ustaz. 30. Itu baru alif lam mim. Betul. Belum lagi bismillahirrahmanirrahim, belum lagi yang lain. Fadilat kalau solat tadi bertepatan dengan Lailatul Qadar, kita sebut tadi tu, 30,000. Tu masya-Allah. Nah, belum lagi bacaan-bacaan yang lain. Contoh kita tahu hadis menyebut kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani 'inda rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Kalau kita lakukan itu, banyak lagi lah. Baik, ada satu yang khusus, hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang iktikaf di Ramadan. Man i'takafa 'ashran fi Ramadan kana kahajjataini wa umrataini. Sesiapa yang beriktikaf 10, kata ulama, 10 hari dan malam. Bukan malam saja, bukan siang saja. Malam dan siang dalam Ramadan 10 hari dan malam, kana pahalanya kahajjataini wa umrataini, seperti 2 haji pahalanya dan seperti mendapat 2 umrah. Hadis ini riwayat al-Imam Al-Baihaqi, tapi beliau menyebut hadis ini dhaif. Di dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan juga dhaif. Nah, kita ceritakan tentang fadailul amal, at-targhib wa tarhib, tidak mengapa. Itu sebagai membangkitkan kita juga untuk beramal. Jadi karena itu paling kurang 2 amalan, 2 fadilat yang jelas tadi Ustaz Aiman. Kalau kita beriktikaf di 10 yang akhir, terutama sekali di bulan Ramadan, pahalanya sangat besar sekali. Maksudnya Ustaz, kalau kita melihatkan perjalanan iktikaf kita itu, lepas maghrib kita buka puasa Ustaz. Lepas tu Nabi SAW dia mandi sekejap. Kemudian dia akan terus untuk beriktikaf lah Ustaz. Betul. Dan dia melakukan solat-solat sunat sebagainya, solat tarawih, solat witir, solat apa lagi Ustaz? Solat-solat sunat yang lain, tahajud, solat apa lagi Ustaz? Solat hajat sebagainya lah Ustaz ya. Tapi dalam banyak-banyak tu Ustaz, yang mana satu yang the best Ustaz? Sebab kadang-kadang dia buat solat sunat tu, tapi ada yang dia tinggal yang mungkin ganjarannya lebih besar Ustaz. Betul. Sangat bagus Ustaz Aiman mengingatkan kita pada satu solat namanya solat rawatib. Solat rawatib solat tu rawatib yang iaitu solat qabliyah ataupun ba'diyah. Itu rawatib Ustaz. Itu namanya rawatib. Rawatib berasal dari perkataan ratib ataupun tertib, tersusun, sebab dia tersusun elok, tersusun sebelum solat qabliyah, tersusun selepas solat ba'diyah. Itu disebut rawatib tu. Sebab itu disebut rawatib. Adapun tahajud, duha dan sebagainya itu tak disebut rawatib. Itu disebut nawafil. Nawafil ni apa Ustaz? Nawafil maksudnya yang sunat. Tapi sunat selain daripada yang rawatib. Gitu. Jadi solat sunat rawatib itu lebih besar pahalanya daripada solat sunat tarawih. Naam. Karena itu jangan tinggal hadirin lepas solat Isya, especially 4 rakaat lepas tu jangan tinggal. Barulah kita solat tarawih. Mana orang kejar Ustaz, lepas Isya ni dia terus tarawih. Kenapa? Kenapa jangan tinggal? Jangan terus kejar macam kata Ustaz Aiman tadi tu. Sebab 4 rakaat ni satu nilainya rawatib. Rawatib statusnya lebih besar daripada tarawih. Yang kedua, solat rawatib 4 rakaat selepas Isya walaupun luar daripada Ramadan, pahalanya Nabi sebut dalam hadis riwayat al-Imam Tabrani, arba'un qabla adh-dhuhri ka'idlihinna ba'da al-Isya. 4 rakaat sunat sebelum zuhur. Pahalanya sama dengan 4 rakaat selepas Isya sunat. Wa arba'un ba'da al-Isya ka'idlihinna fi Lailatul Qadar. 4 rakaat selepas solat Isya, pahalanya sama dengan seperti mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Dalam kitab An-Nasaih tadi disebut, Al-Imam Al-Haddad menukilkan pandangan ulama, kalau ia bertepatan 1 rakaat dengan Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat. 30,000 rakaat yang malam lain. Kalau 4 rakaat berapa? Lama. Jap, kira jap Ustaz. 120,000. 120,000. Itu di luar Ramadan pun dapat insya-Allah. Kalau Ramadan tambah lagi pahalanya, sebab Ramadan itu kan digandakan man taqarraba fi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda fihi bi faridatin kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa atau kama qala.
sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendekatkan dirinya pada Allah di bulan Ramadan yang sunat, pahala seperti wajib. Yang wajib pahalanya 70 yang wajib. Akan bertambah-tambah pahalanya. Maknanya 2 rakaat selepas isyak tu Ustaz, 2 rakaat dan 2 rakaat. Macam tu Ustaz? Itu yang paling bagus. Oh. 2 rakaat dulu, ba'diyah, usalli sunnatal isya raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Barulah angkat lagi usalli sunnatal isya raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Tapi kalau surah masjid tu Saiman agak laju, tak dan kita nak sembahyang pun 4 rakaat terus tak apa. Oh, 4 rakaat pun boleh. Tapi sebaiknya dua-dua lah. Sebaiknya dua-dua. Sebab dalam kaedah kita mazhab Syafi'i, ma aktsara fi'lan aktsara fadla. Apa yang banyak dibuat dapat banyak pahala. Tapi kalau surau tu masjid tu berebut sangat, buat 4 sekaligus. Usalli sunnatal isya 4 rakaatin ba'diyatan lillahi ta'ala. Tak payah tahiyat awal pun tak apa. Maknanya saya pun nak cuba amalkan benda ni mulai daripada hari ni Ustaz. Sebab yelah kita biasanya 2 rakaat je. Tapi okey jugalah Ustaz. Maknanya nak baik biar 4 rakaat. Lepas ni Ustaz kita nak cerita pasal bagaimana dalam keadaan kita beriktikaf ni Ustaz, ada tak benda-benda yang membatalkan iktikaf kita? Para penonton jangan ke mana-mana. Kekalkan kesetiaan anda. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita sudah melihat tarawih yang paling cepat, 23 rakaat 7 minit sudah tamat. Solat pecah rekod di seluruh jagat. Ada juga Ustaz Mana solat dia 7 minit 23 rakaat ni. Aduh, cepat sangat ni, nak pergi mana Ustaz kan? Jadi kita hari ni cerita tentang iktikaf. Lepas ni kita nak cerita tentang amalan-amalan ketika mana iktikaf. Tapi sebelum tu Ustaz, sahabat kita nak tanya satu soalan. Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Nai. Apakah perkara-perkara yang membolehkan membatalkan ketika beriktikaf di masjid ketika bulan Ramadan? Ada ke Ustaz benda yang membatalkan tadi? Tadi berdengkur tak batal tak batal Okey Ustaz, apa yang membatalkan? Masya-Allah. Syukran Saiman dan Syahziatul Siddiq. Bagus juga beliau bertanya buat begini kan, supaya kita jangan buat tiba-tiba terbatal. Macam tu juga orang yang puasa, dia tak sedar yang dia puasa tu sah, tapi batal pahala puasanya tu. Tu bahaya tu, sayang, sebab kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa ramai orang yang puasa tak dapat apa-apa, lapar dahaga je. Tak dapat apa, tak dapat apa pun. Maksudnya tak dapat pahala, dosa lagi tu. Melainkan lapar dahaga. Berapa ramai orang yang diri solat malam tak dapat apa pun kecuali letih. Kenapa Ustaz Aiman? Sebab dia tak jaga yang batin, dia yang zahir saja. Maksudnya dia tak puas, dia tak makan minum lah, bagus. Tapi dia mengumpat, dia gosip orang, dia fitnah. Itu membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasanya. Sama juga tadi, orang yang bijak, dia bukan tahu yang baik saja, dia tahu yang tak baik juga, supaya dia tahu yang baik dibuat, yang tak baik tak dibuat. Sama juga, rukun dan sunat dia buat, tetapi makruh dengan batal dia tak buat. Sebab kalau dia buat ini, rugi membatalkan dia ini. Tahu sempadan Ustaz? Sempadan. Satu saya suka sangat soalan ini. Ahsant Syahziatul Siddiq. Pertama sekali, kalau dia dalam keadaan tidak suci, maksud dia berjanabah, junub, dia haid, nifas dan wiladah. Kemudian dia termasuk dia melakukan sesuatu perkara yang menyebabkan dia berdosa. Ketika beriktikaf, maksudnya dia membatalkan pahala-pahalanya itu. Yang membatalkan iktikaf itu sendiri itu tidak. Walaupun dia sebut begitu, sama ada dibuat benda sebut yang baik ke tak baik, berdosa tu berdosa lah. Tapi iktikafnya tak batal. Dia mungkin merosakkan ke? Merosakkan lah. Macam puasa tadi itu, tak batal puasa tapi merosakkan pahala puasa. Tadi merosakkan pahala iktikaf. Yang membatalkan betul-betul tadi, termasuk yang haid, nifas, junub dan sebagainya, dia keluar dalam keadaan yang lama.
Oh, keluar lama. Keluar lama. Walaupun ada hajat. Kalau dia ada hajat, contoh dia buang air besar, buang air kecil, ataupun ada jenazah, ataupun menolong orang, ataupun nak bagi sesuatu pada rumahnya untuk keperluan anak isteri, itu dia pergi dengan sekejap. Ya. Kalau dia pergi sampai setengah hari ataupun sehari, terbatal dia punya i'tikaf tu. Ya. Caranya macam mana? Jangan terus bungkus balik rumah dah. Maksudnya masuk balik Ustaz Iman, niat balik. Niat balik Nawaitul i'tikaf, jadi kembali balik tadi tu. Oh. Jadi tidak banyak sebenarnya perkara yang membatalkan i'tikaf itu, tetapi ia hendaklah dijaga. Nak tunjukkan i'tikaf ni mudah sebenarnya. Nak tunjukkan mudah. Mudah je i'tikaf ni, Ustaz. Jadi tidaklah diberat-beratkan sangat. Hatta nak perlu bawa periuk ke? Tak perlu. Nak bawa kelambu ke? Tak perlu. Mana yang kita dan? Simple je, Ustaz. Simple. Antara yang boleh kita ambil contohlah Ustaz Iman, kalau saya nak bagi contoh yang nyata sekarang, ikhwan kita daripada Jemaah Tabligh. Jemaah Tabligh. Kan mereka i'tikaf di surau masjid dengan bawa kelengkapan semua, tetapi disusun dengan elok sekali. Ketika tahajud mereka bangkit, ketika sahur buat, ketika memasak contohnya apa keperluan yang ada dengan begitu rapi. Itu kita boleh ambil pengajaran, ambil kebaikan tu lah, ambil Ustaz. kebaikan. Kalau orang tak tahu macam mana cara i'tikaf nah. Sebab di Malaysia tidak terbudaya sangat. Dulu ketika mengaji di UIA dulu Saiman, kami ada seorang Syekh Dr. Kalau tak silap saya Abdul Latif ke Abdul Rahman As-Saadi. Beliau itu orang alim. Saya tak ingat profesor, nama tak ingat, Abdul Latif As-Saadi saya tak ingat ya. Beliau itu 10 hari 10 malam memang di masjid lah. 10 hari 10 malam di hujung Ramadan. Di hujung Ramadan. Kita nak jumpa dia di masjid lah. Itu memang yang paling tepat. Masya Allah. Cuma kita kalau tak boleh 10 hari 10 malam, berapa hari berapa malam, tak pun malam saja. Tak pun hari pun macam Ustaz Aiman sebut tadi tu. Boleh. Boleh, Ustaz. Jadi jaga jangan sampai terbatal yang kita sebutkan tadi. Saya terkesan bila pada awal tadi Ustaz ada sebutkan Nabi SAW sampai bengkak-bengkak kakinya, Ustaz. Allahu Akbar. Dan mereka sahabat-sahabat kita di Palestin sana, Ustaz, mereka sampai merasa mudarat bila mereka tak beriktikaf di 10 akhir Ramadan ni, Ustaz. Jadi ini satu inspirasi yang kita nak bawa. Baik, sahabat kita nak bertanya satu soalan, Ustaz. Rahizah yang mengatakan apakah perkara terpenting yang perlu ada pada diri kita untuk beriktikaf supaya ianya dapat dilakukan dengan sepenuh hati dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Zah, Cenor Pahang, bagaimana Ustaz? Apa benda yang perlu ada, Ustaz, dalam diri seseorang yang nak beriktikaf ni, Ustaz? Ke datang saja nyembang ke tengok WhatsApp ke macam mana, Ustaz? Baik, soalannya sangat bagus daripada Puan Rahizah. Dua yang paling penting. Satu, ikhlas. Ikhlas dia beriktikaf tadi. I'tikafan dia ambil tadinya. I'tikafan maksudnya dia mengasihkan dirinya dari kesibukan dunia, kesibukan manusia, kesibukan kerja, menumpukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, ilmu. Itu yang paling penting, Ustaz Aiman. Ilmu maksudnya apa yang membatalkan, apa yang tidak, apa yang boleh kita lakukan. Contohnya yang terbaik ketika i'tikaf adalah solat. Solat sunat. Itu yang terbaik. Kalau tak pandai solat-solat yang lain, Ustaz Aiman, kita solat tahajud je. Usalli sunnatat tahajud di raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Angkat lagi 2 rakaat, angkat lagi. Tapi pelbagaikan. Kalau selain pada solat, Ustaz, selain daripada solat yang kita katakan pelbagai, rehat sekejap, baca Quran. Di selang-selang kan. Habis baca Quran, zikir munajat ke. Ustaz Aiman bawa zikir munajat. Kita jadi semangat di bawahnya. Betul, Ustaz. Kemudian bertasbih, berzikir, bersolawat, pelbagaikan. Supaya jangan mengantuk. Sebab kita manusia ni kalau satu amalan je mudah nak jemu. Mudah nak jemu, malal jemu jadi bosan gitu. Tapi kalau pelbagaikan, kalau ada buat buku hadis contohnya, baca hadis. Ada buat buku yang bagus-bagus, baca. Kemudian berhenti solat lagi 2 rakaat, tasbih lagi. Daripada maghrib tu
sampai ke subuh. Macam tu. Ya, Ustaz. Pelbagai. Baik. Biasanya kalau orang buat kerja ni, Ustaz, dia nak ada ganjaran. Macam kita buat kerja kat rumah, sapu-sapu sampah, nak kita minta, ni dah siap dah sapu rumah, mana hadiah dia? Tuan anak kita, Ustaz. Tapi kita sebagai manusia itu fitrah dia. Sebab tu sahabat kita ni, Johari Hasnah, dia nak ganjaran, Ustaz. Dia nak tanya ganjaran. Dia kata, apakah kelebihan dan ganjaran bagi orang-orang yang beriktikaf di hujung Ramadan? Silakan, Ustaz. Baik, satu yang kita dah sebutkan tadi, dia ikut Nabi. Bila ikut Nabi itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi, kita dah bacakan hadisnya sangat besar di akhir zaman seperti pahala mati syahid. Yang kedua, hadis yang kita bacakan lagi, man i'takafa 'ashran fi Ramadan, sampai beriktikaf 10 hari dan malam di bulan Ramadan. Tak disebut ni di hujung ke pertengahan ke yang awal, tapi kita ceritakan banyak di hujung. Kana kahajjataini wa umrataini, dia dapat 2 pahala haji, 2 pahala umrah. Tapi syarat semua 10 hari itu di masjid siang dan malam, makan di situ apa semua sekali. Tak keluar melainkan ada hajat. Nah, di samping banyak fadilat lain. Kalau kita i'tikaf kan duduk di masjid, masjid itu adalah khairu buqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini masjid-masjidnya, dan seburuk-buruknya adalah pasar-pasarnya. Dan di masjid kan kita lihat orang yang berbuat amal. Betul. Buat amal orang yang saleh. Nabi sebut ishabu man dzakarakum billahi ru'yatuh. Hendaklah kamu lihat orang yang lihat saja ingat pada Allah. Kan termotivasi. Jadi belum lagi pahala solatnya, pahala tasbihnya, pahala tahlilnya dan sebagainya. Okey, Ustaz, ni mungkin kita nak tanya sikit lagi, Ustaz. Tadi ada kita sebut pasal tidur tadi, Ustaz. Ada yang tidur di dalam masjid ni kadang-kadang ialah kapet masjid mahal, Ustaz. Takut kang terkeluarlah air liurnya ke apa semua. Jadi nak mengelakkan benda-benda tu, dia tidur di luar. Sebab kadang-kadang dalam masjid ni airconnya sejuk sangat. Baik. Jadi kalau di bahagian kaki 5 masjid tu, Ustaz, dapat itikaf juga ke? Baik. Kita guna pendapat ulama yang mengatakan ia maksudnya termasuk kaki 5 tu termasuk masjid. Ada pendapat mengatakan begitu. Paling kurang guna pendapat itulah. Jadi dapatlah juga dia pahala i'tikaf. Seronok sikit bila Ustaz sebut macam tu kan. Sebab yalah, saya ni tak tajuk, Ustaz. Saya tidur kat luar je. Okey, Ustaz, sedikit kesimpulan, Ustaz, dan kita nak tutup dengan doa. Silakan, Ustaz. Baik, Ustaz Aiman, hadirin yang dirahmati Allah, beriktikaflah. Kalau tak boleh 10 hari malam dan siang, ambil beberapa hari. Tak boleh juga beriktikaflah malam. Tak boleh juga beriktikaflah siang walaupun hanya beberapa minit saja. Dan ketika kita i'tikaf, kita bawa satu niat, ya Allah, saya nak ikut sunnah Nabi. Bila kita niat begitu, itu menambahkan nilai. Di samping pahala i'tikafnya itu pahala sunnah ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma la yudraku julluh la yutraku kulluh. Apa yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Mudah-mudahan. Yang best sekali, Ustaz, Ustaz sebut tadi, dan kita tambah pahala mati syahid, Ustaz. Kalau kita niat untuk ikut Nabi SAW. Untuk ikut Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Masya-Allah. Siapa yang menghidupkan sunnahku di akhir kefasadan umat, baginya pahala satu mati syahid. Wow, berganda-ganda pahala yang disediakan. Tinggal nak buat je lagi kan. Okey, Ustaz, sebagai penutupnya dipersilakan Ustaz untuk memimpin doa kita, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa ghaddil basari wa hifdzil lisani wa qira'atil Qur'an ya Rahim ya Rahman ya Karim ya Mannan. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة وأعنا على قيامها وإحيائها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dah batin, Ustaz. Sama-sama. Okey, tapi Ustaz, di samping kita nak berhari raya, Ustaz ni, kita kena tahu satu benda. Di ambang Syawal dan sunnah bertakbir. Esok temu janji kita bersama dengan sahabat saya, Da'i Lokman sebagai moderator, dan Ustaz Rozi Rejab. Ni lagi syok, Ustaz. Ustaz Rozi kalau dia takbir, memang bergema studio kita. Okey, Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Terima kasih kepada para penonton. Saya Dayah Iman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.